أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Kisah bertajuk Catatan Hati Nadia, karya Atikah Cik Yasin. Nama aku Nadia. Bila dengar nama aku, mesti ramai ingat aku ni lawa. Persis Peragawati semua tu kan? Maaf, tanggapan itu salah. Aku dilahirkan dengan fizikal yang serba tak kena di mata manusia. Berfizikal rendah dan gempal. Wajahku pula ditumbuhi dengan jerawat, menyebabkan rupa parasku kelihatan jelek di mata masyarakat. Ke mana-mana saja aku pergi, mesti ada mulut-mulut yang mengata, "Kau malas? Kau ni tak reti jaga penampilan ke?" Semua cacian itu sudah sebati dalam hidup aku. Boleh dikatakan menjadi peneman setia halua telinga aku sejak dari kecil lagi. Aku selalu dibuli. Bukan setakat saja masyarakat sekeliling, bahkan keluarga yang aku bergantung harap pun seolah-olah memulaukan aku di dalam rumah itu. Aku dipaksa membuat kerja-kerja rumah, sedangkan kakak aku hanya bergoyang kaki saja. Alasannya sebab aku ni gemuk. Jadi aku kena banyak buat kerja rumah. Pernah sekali aku terlupa untuk mengemas bilik kakak-kakak aku. Dan disebabkan aku terlewat untuk ke sekolah. Bila pulang dari sekolah, teruk aku dikerjakan oleh ayah. "Ajar dia ni ayah. Dah lah gemuk, pemalas pula. Sakit hati betul lah." Hasutan kakak makin menambahkan amarah ayah. Aku hanya mampu nangis saat libasan tali pinggang ayah bertubi-tubi singgah di belakang aku. Tetapi tangisan aku langsung tidak dipedulikan. Walaupun aku diuji dengan pelbagai dugaan, namun itu tidak mematahkan semangat aku untuk menggapai kejayaan. Semua yang aku tempuhi menjadi perangsang semangat kepada aku untuk membuka mata mereka bahawa fizikal aku langsung tidak menghalang untuk aku berjaya. Berkat usaha aku yang tidak mengenal erti lelah dan putus asa, akhirnya aku dapat melanjutkan pelajaranku ke utara tanah air. Fikirku, bila sudah bergelar mahasiswa, maka aku akan terbebas daripada belenggu stigma masyarakat terhadap rupa paras aku. Ternyata di Menara Gading, tempat golongan bijak pandai menuntut ilmu sekalipun, persepsi mereka terhadap aku sama saja. Aku sedih. Keputusan cemerlang aku langsung tak dipandang. Kekurangan aku yang menjadi wadah untuk mereka mengeji dan mencaci. Aku cukup terkesan. Ragging. Umpama makanan ruji aku saat aku di universiti. Kawan satu batch, sama je lah perangainya. Masing-masing sekadar menjadi penonton terhormat saja saat aku dibuli. Disimbah air, laporan tugasan disabotaj, malah saat aku dikunci seorang diri di dalam tandas sekalipun.
Tak ada siapa yang peduli. Semasa dalam pengajian, aku sebilik dengan dua orang yang cantik paras rupanya. Liza dan Anis. Wajah mereka persis model. Umpama langit dengan bumi jika nak dibandingkan dengan aku. Tapi aku langsung tak cemburu. Malah aku senang dengan layanan mereka. Mereka tak pernah mengabaikan aku ketika dalam bilik itu. Tapi kadang-kadang aku hairan juga. Tak kala di luar, mereka seolah-olah mengelakkan diri daripada aku. Pernah aku bertanyakan kepada mereka. Katanya mereka mengejar waktu untuk ke kelas. Walaupun agak meragukan, tapi aku percayakan mereka. 10 Julai 2017. Hatiku berbunga-bunga riang. Jika hendak digambarkan, seolah-olah kembang mekarnya setaman bunga. Perkabaran daripada Liza menyebabkan aku dibuai perasaan. Dan pada petang itu, Liza memberitahu aku bahawa ada seorang lelaki yang ingin berkenalan dengan aku. Namanya Kamal. Kamal merupakan senior kami. Menurut Liza, Kamal dah lama sukakan aku dan tidak kisahkan rupa paras aku. Aku dibuai dengan perasaan bahagia. Bahagia kerana sinar cahaya yang telah lama hilang dalam hidup aku selama ini bakal dihadirkan bersama lelaki itu. 17 Julai 2017. Buat pertama kalinya dalam hidup aku cuba menghias wajah. Kekok. Agak janggal. Tetapi aku sedaya upaya untuk mengubah sedikit penampilan aku. Kerana hari itu aku akan keluar dengan Kamal. Liza dan Anis bersungguh-sungguh menginginkan aku keluar dengan Kamal. Malah mereka sanggup membantu aku untuk bersulit. Katanya, aku mesti kelihatan menarik kerana ini pertemuan kali pertama aku dengan Kamal. Tapi peristiwa hari itu menyingkap topeng-topeng manusia bernama Kamal, Anis dan Liza. Aku menyalahkan diri aku kerana terlalu bodoh. Patutnya aku sedar bahawa Liza dan Anis hanya musuh dalam selimut. Setiap tutur dan perbuatan baik mereka terhadap aku selama ini hanyalah dusta. Ialah mereka semata untuk mengaburi mata aku. Pertemuan aku dengan Kamal pada petang itu hanyalah menambahkan lagi sisi kegelapan dalam hidup aku. Peristiwa petang itu tidak memungkinkan aku mengharapkan walau secebis cahaya pun dalam hidup aku. Kamal, manusia bertopengkan iblis. Dia berpakat dengan Liza dan Anis untuk merosakkan aku. Sebab mereka sakit hati melihat aku di kampus. Mereka kata aku hanya mencacatkan pemandangan. Liza dan Anis disogokkan dengan sejumlah wang supaya melaksanakan rancangan terkutuk tu. Aku patut sedar dari awal. Aku menyalahkan diri aku yang terlampau percayakan manusia yang bermuka-muka seperti mereka. Hari-hari aku suram. Aku tertekan dengan keadaan itu. Aku rasa diri aku kotor, jijik. Hatiku semakin sedih melihat Liza dan Anis tidak pedulikan aku. Mereka mampu bersenang lenang menikmati wang hasil kerja terkutuk mereka memerangkap aku bersama Kamal. Seolah-olah maruah aku yang tergadai itu terlalu kecil di mata mereka. Aku bukannya tidak mahu menceritakan kepada pihak atasan. Tetapi Kamal telah mengugut aku. Katanya dia tidak teragak-agak akan menyebarkan gambar aku ketika hayal kepada ibu bapa aku. Aku takut. Dan sebab itulah aku mengambil keputusan untuk mendiamkan diri saja. Cukuplah mereka saja yang membenci aku selama ini. Aku tak mahu lagi menambah kebencian keluarga aku terhadap aku lagi. 20 September 2017. Aku berkurung seorang diri di dalam bilik, mengenang nasib aku yang tak pernah bertuah. Pagi tadi aku telah pingsan dalam dewan kuliah. Aku dibawa ke klinik. Tatkala aku sedar, aku melihat doktor cuba menenangkan pensyarah yang membawa aku ke klinik. Profesor Alia menafikan sekeras-kerasnya apa yang diperkatakan doktor. Doktor, mungkin ada kesilapan ni doktor. Pelajar ni tak pernah bermasalah.
Doktor cuba memberi penjelasan. Aku terpempam dan tak kala telingaku mendengar dan menangkap kenyataan doktor bahawa aku mengandung. Air mata aku mulai keluar dari kelopak mata aku. Kekecewaan aku tidak dapat dibendung. Harapan aku berkecai. Musnah. Tak mungkin aku akan mampu meneruskan pengajian aku dengan keadaan begini. Profesor Alia cuba memujuk aku supaya menceritakan segalanya. Dengan tangisan yang teresak-esak, aku menceritakan kepada Profesor Alia bahawa aku telah diperkosa. Tapi aku tidak memberitahu pelakunya. Aku takut sekiranya Kamal melaksanakan ugutannya tempoh hari. Profesor Alia berjanji akan menolong aku mencari jalan keluar daripada permasalahan aku. 21 September 2017. Perihal aku mengandung tersebar luas di kampus. Bukan sebab Profesor Alia, tetapi salah aku sendiri. Aku tak berpuas hati dengan kenyataan doktor. Aku membeli alat penguji kehamilan. Bayangkan, aku buat 3 kali ujian. Dan ketiga-ketiganya menunjukkan positif. Aku tak mampu menafikan lagi. Aku terpaksa menerima hakikat bahawa aku sudah mengandungkan anak Kamal. Malangnya, Anis menjumpai alat penguji kehamilan itu di tandas. Aku terlupa nak lupuskan sebab fikiran aku bercelaru. Maka dengan lantangnya Anis menyebarkan fitnah. Kononnya, aku hamil sebab aku bertukar-tukar pasangan. Dia memomok-momokkan kepada semua orang bahawa aku selalu pulang lewat. Ramai yang percaya kata-katanya. Dan aku dipulaukan. Malah, apabila Prof. Alia cuba menegakkan kebenaran tentang aku, dia juga turut dipandang serong. Maafkan aku, Prof. 26 September 2017. Minda aku yang sedia terbeban menjadi semakin buntu. Beban yang aku pikul seorang diri umpama batu yang menghempap dan meruntuhkan semangat aku. Hari itu, aku mendapat surat daripada pihak universiti bahawa aku dibuang. Berkuat kuasa serta-merta. Entah apa racun fitnah yang disebarkan oleh Liza Anis, sehinggakan aku diambil tindakan sedemikian rupa. Menangis. Sudah puas aku menangis. Kini aku sudah memasang tekad dan membatukan hati. Tali sudah tergantung di kipas. Aku kini di kerusi. Pandangan aku kosong, membayangkan wajah-wajah mereka yang menghancurkan hidup aku. Aku bersumpah, senangnya mereka tidak akan kekal. Ketawa mereka bakal dilenyapkan. Terkulainya aku di situ bukanlah pengakhiran. Sebab itu hanyalah permulaan bagi pembalasan manusia-manusia durjana. 29 Oktober 2017. Wah. Aku lihat Kamal dan Anis sedang berpeleseran di tempat hiburan. Kematian aku langsung tidak meninggalkan kesan di hati mereka. Agaknya mereka lagi suka. Yalah, kematian aku akan menyebabkan segala perbuatan terkutuk mereka akan terkubur. Tetapi mereka lupa. Dendam aku terhadap mereka tidak akan sama sekali terkubur. Aku melihat Anis menuju ke tandas. Kelihatan tersenyum dia melihat wajahnya di cermin. Dia mengenakan lipstik ke bibirnya. Bibi yang menyebarkan fitnah terhadap aku. Alangkah bagusnya kalau ditutup buat selama-lamanya, kan? Dan saat dia sedang mencuci tangan, muka dia kelihatan pucat. Kalau ditoreh, tak berdarah agaknya. Aku menangkap mimik bibirnya menyebut nama aku. Nadia. Tak mungkin. Aku tersenyum terhadapnya tetapi dia menjerit. Jeritan nyaringnya langsung tak menggentarkan aku. Aku cuba kuasai jasadnya. Ternyata senang sekali untuk menguasai jasad manusia yang lalai itu. Aku dapat menyaksikan kepanikan wajah manusia-manusia di situ tatkala Anis berlari dan menjerit meminta tolong. Terlolong-lolong di dalam pusat hiburan.
Semuanya mampu memerhati sahaja saat Anis meraung dan memecahkan botol minuman keras. Serpihan kaca yang pecah digunakan untuk menikam tapak tangannya bertubi-tubi. Hancur jari jemarinya akibat tusukan serpihan botol kaca. Anis menjerit meminta tolong, tetapi tak ada seorang pun yang tampil membantu. Tolong. Tolong jangan seksa aku lagi. Tolonglah hentikan semua ni. Tolonglah jangan seksa aku lagi. Rayuan Anis ku pandang sepi. Deritanya aku dulu dia tak peduli. Jadi buat apa aku nak bersimpati dengan manusia sepertinya? Bunyi gisaran kaca yang rakus merentap dan meneroka segenap isi bibir Anis itu pasti mengilukan sesiapa sahaja. Lidahnya hancur, tetapi tangannya masih ligat mengikis lidahnya menggunakan serpihan kaca tadi. Lagaknya seperti meraut buluh. Tidak cukup dengan itu, wajah kebanggaannya turut ditoreh. Pekat dan likat darahnya membasahi wajah. Dia tak boleh berbuat apa-apa sebab jasadnya sudah aku kuasai. Dia berlari, merayu kepada orang di sekelilingnya untuk menolong. Tetapi masing-masing menjauhkan diri, termasuklah Kamal. Anis menghentakkan kepalanya ke dinding berkali-kali. Kuat hentakannya, sehinggakan dahinya hancur. Bukan setakat dahi hancur, malah tempurung kepalanya juga mengalami keretakan. Darah tak dapat dibendung, terus-menerus keluar daripada segenap tubuh yang tercedera. Yang paling mengerikan, bendalir merah keluar dari pupuk matanya. Anis semakin lemah. Suaranya semakin hilang. Nyawanya terpisah dari badan. Dapat ku saksikan Kamal terkedu, menyaksikan rakan subahatnya menemui ajal dengan cara begitu. Sebaik saja pihak berkuasa datang mengambil keterangan, kesemua dibenarkan pulang. Kamal tidak terus pulang ke rumah. Aku lihat dia berjumpa dengan Liza malam itu juga. Ini peluang buat aku. Aku melihat Kamal serabut, meramas-ramas rambutnya. Liza menenangkan Kamal dan ke dapur untuk mendapatkan minuman. Ini peluang aku. Aku menguasai jasad Liza saat dia ke dapur. Liza seolah-olah seperti patung saat jasadnya aku kuasai. Dia keluar menatang dulang minuman dengan sebilah pisau di atas dulangnya itu. Sudah pasti Kamal hairan dengan kewujudan pisau itu. Namun tak pula dia mempersoalkannya. Mungkin fikirnya Liza tak sengaja meletakkan pisau di situ. Kamal menceritakan tentang tragedi yang menimpa Anis tadi. Satu persatu dia ceritakan. Tak kurang juga dia mengaitkan peristiwa yang menimpa Anis itu dengan kematian aku. Aku hanya tersenyum. Kelihatan dia minum air kok yang dihidangkan Liza. Habis segelas. Haus agaknya. 3, 2, 1. Kamal terjelepuk, khayal dan lemah akibat campuran air itu dengan ubat batuk. Liza menyeret kasar tubuh Kamal dan mengikatnya di kerusi. Ketat ikatannya dan tidak memungkinkan langsung untuk Kamal melepaskan diri. Liza menggenggam pisau tadi dengan erat. Jelas kelihatan wajah ketakutan Kamal saat pisau itu dihalakan ke arahnya. Namun dia longlai, tak mampu untuk melawan langsung. Liza mencengkam rahang Kamal bagi memaksa Kamal membuka mulut. Pisau disua ke mulut Kamal, disorong dan ditarik secara melintang. Serap, 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 serap. Rakus. Rakus mata pisau itu membaham lidah Kamal menyebabkan lidahnya hancur.
Pendalir merah pekat membasahi bibirnya. Hilanglah lidah dan mulut yang pernah menitipkan janji manis terhadap aku dulu. Aku puas. Tapi aku tak berpuas hati selagi manusia durjana itu belum meninggal. Dan di bawah pengaruh aku, Liza menjulang tinggi pisau itu. Kamal menggiling-giling kepala dengan mengharap Liza akan menghentikannya. Namun sia-sia. Dia berhadapan dengan aku, bukannya Liza. Cukup, cukup Liza. Sakit. Mata pisau dibenamkan tepat ke dada Kamal. Berkali-kali Liza menikam Kamal. Terbeliak mata Kamal menahan tikaman. Bertubi-tubi tikaman yang diberikan, lalu merobek dan memusnahkan organ dalamannya. Berengusan kasar, nafas Kamal jelas kedengaran. Membuak-buak darahnya keluar. Terpercik ke muka Liza serta pakaiannya. Saat berakhirnya hayat Kamal, barulah Liza tersedar akan perbuatannya. Dia termangu-mangu sendiri. Otaknya tidak dapat mencerna dengan betul. Di hadapannya jasad Kamal yang tidak bernyawa. Dan di tangannya ada pisau. Bajunya penuh dengan darah. Apa aku dah buat ni? Apa yang aku dah buat ni? Kamal, Kamal, Kamal bangun Kamal. Bukan aku yang bunuh kau Kamal. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Kamal bangun Kamal. Kamal. Dia mula menafikan bahawa dia membunuh Kamal. Berhari-hari dia tidak keluar rumah. Namun semuanya terbongkar saat rakan yang lain datang ke rumahnya. Mereka terjumpa mayat Kamal terikat di kerusi dengan keadaan mata yang terbeliak. Darah Kamal masih ada di lantai dan sudah kering. Mereka melaporkan kepada pihak berkuasa tentang penemuan mayat itu. Dan akhirnya Liza ditangkap. Liza semakin tertekan, menafikan sepenuhnya perbuatan itu. Akan tetapi bukti cap jari di senjata itu tidak dapat menafikan perbuatannya. Aku menemani Liza ketika dia dalam tahanan polis. Dia meracau-racau sebaik saja terlihat aku. Pergi, kau dah mati, pergi. Tuan, tolong tuan, itu kat situ tuan. Tuan, tolong saya tuan, dia nak bunuh saya tuan, tolong saya tuan, dia dekat situ tuan. Pergi Nadia, aku dah mati, pergi. Sehingga kan anggota yang bertugas menggelarnya orang gila. Orang gila. Pemeriksaan mental dijalankan ke atas Liza. Dan pengakhirannya diwat psikiatri. Walaupun dia tak mati, tapi aku puas hati. Sekurang-kurangnya dia merasai bagaimana pedihnya saat tak ada yang mempercayainya. Hilang sekelip mata kemasyhuran yang dibangga-banggakannya selama ini. Dan kepada pendengar Remang 12 sekalian, aku menoktahkan catatan hati aku setakat ini. Kerana semua dendam terhadap mereka sudah aku lunasi. Semoga kita bertemu lagi. Seharum bunga yang menggoda, sekadar dipandang usah dipuja. Kau pasti tak percaya kasihku bukan untukmu sayang.
Tiada ku sangka kau sungguh kejam. Kau rampas segala yang kau dendam. Namun takkan bahagia kehidupanmu bila bunyi bersatu kau milikku. Tiada kemaafan di sini. Kau ragut degupan hatiku ini. Akan ku jejakimu kemana jua hingga akhir masa.